Kang untuk menjawab. Terima kasih Sugamat. Tadi saya nak mencelah berkaitan dengan catur kerana saya dulu juga adalah pemain catur bagi Negeri Perlis. Saya ingat soalan Sugamat pada tahun lepas yang dijawab oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan mengenai usaha kerajaan untuk melahirkan Grandmaster Malaysia yang pertama. Di mana salah satu daripada kriterianya ialah peluang untuk bermain dengan player-player yang bertaraf Grandmaster. Jadi saya melihat kalau kita tengok dalam butiran 01800 penyediaan sukan antarabangsa, mungkin Kementerian Belia dan Sukan patut mempertimbangkan untuk kita menganjurkan lebih banyak kejohanan yang bertaraf antarabangsa untuk kita bawa player-player yang bertaraf Grandmaster untuk bermain di Malaysia. Kerana dulu zaman saya tu kita dapat juga bawa, tapi sekarang dah kurang, semakin ramai player-player muda daripada Vietnam, Filipina yang main bila ada pertandingan. Izinkan jemput yang berhormat Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihil karim. Terima kasih Datuk Pengerusi, Jemaah Menteri dan rakan-rakan ahli parlimen. Saya ingin mengambil bahagian dalam butiran 020000 pembangunan belia dan sukan yang saya dalam perbahasan saya akan mengaitkannya dengan pelbagai peruntukan lain di bawah peruntukan 03000 program khusus dan juga 040000 one off. Yang berhormat Menteri, sukan ni banyak dan berbeza dari segi keperluan. Selalunya sukan ni digerakkan secara sukarela, terutama oleh bekas-bekas atlet yang pernah terlibat dalam sukan-sukan ni. Ada yang cemerlang, ada yang pencapaiannya sederhana dan ada juga yang belum mencapai tahap yang diharapkan. Ada pula sukan yang dia memerlukan perbelanjaan yang banyak kerana dia popular. Ada sukan yang dia tidak memerlukan perbelanjaan yang banyak. Ada sukan yang dia boleh menerima pendapatan lain, misalnya menjual tiket, tetapi pencapaiannya belum baik. Ada sukan yang berjaya dan hebat tetapi tidak ada sumber pendapatan lain, jadi bergantung kepada sumbangan kerajaan dan juga sedikit penajaan lah yang dibolehkan. Jadi apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi membolehkan persatuan-persatuan ini berdaya maju dan juga stabil dari segi kewangan? Kerana ni bukan saja kita nak cakap tentang persatuan sukan tetapi juga persatuan-persatuan belia. Jadi kalau boleh Menteri cuba bawa perkara yang barulah. Kalau sebelum-sebelum ni persatuan-persatuan bergantung kepada pengecualian cukai yang kita beri sebanyak 7%, kalau dapat ia ditingkatkan supaya kita dapat menggalakkan lebih banyak kata pihak swasta ataupun individu untuk menyumbang. Itu dari segi aspek pengurusan. Dan kita tahu dalam persatuan ni pemilihan atlet-atlet untuk mewakili negeri-negeri yang menjadi feeder kepada atlet-atlet negara juga ada politik dia sendiri. Jadi apakah langkah yang KBS ambil selain daripada tidak menggalakkan ahli-ahli politik terlibat? Jadi apakah langkah-langkah yang KBS ambil untuk memastikan pemilihan atlet-atlet ni daripada akar umbi ke atas ni dibuat secara adil? Kerana banyak juga kita terima aduan pemilihan ni berdasarkan pilih kasih lah. Kerana anak dia main, kerana anak kawan main dan sebagainya, walaupun pencapaiannya tidak seberapa. Jadi kita memberi gambaran yang salah lah. Selalu kita cakap sukan ni level playing field, kita nak orang kata ada sportsmanship, tetapi sayang ia kadang-kadang tidak ditunjukkan oleh pengurusan ni. Cuma saya nak juga bertanyakan tentang outcome dalam yang saya rujuk outcome dalam butiran ini. Mengapakah sasaran pencapaian pingat di peringkat antarabangsa susut secara mendadak daripada 70% pingat yang ditunjukkan dalam outcome ni hanyalah 30%, kurang separuh. Kenapakah ini berlaku? Yang seterusnya yang saya nak tanyakan ialah sekolah sebagai talent feeder ataupun penyedia bakat. Apakah jenis kerjasama yang dijalinkan oleh KBS dengan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, dalam penyediaan bakat ni? Kerana saya pernah berbincang dengan kedua-dua menteri sebelum ini secara berasingan. Saya berpendapat di sekolah kita ada subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Sayang kalau pendidikan jasmani kesihatan ni balik-balik main bola, balik-balik lari pusing padang. Sepatutnya kanak-kanak di peringkat sekolah lagi mereka telah didedahkan tentang pelbagai jenis peraturan permainan yang lain. Barulah mereka pun boleh menimbulkan rasa minat. Barulah bila mereka tengok misalnya sukan rugby, kalau mereka tengok baru dia faham undang-undang ni macam mana main, kenapa ini foul, kenapa referee tiup dan sebagainya. Jadi kalau dia lebih faham banyak sukan, barulah lebih mudah untuk dia menyokong sukan-sukan yang saya sebut ni. Dan kita juga di peringkat sekolah kita ada sekolah sukan. Dan sepatutnya pembinaan sekolah-sekolah sukan ini juga dipantau oleh kementerian, kerana banyak kes saya tengok dari segi kemudahan sukan yang disediakan tidak mencapai standard yang kita nak. Dan juga kita di peringkat sekolah kita juga ada guru-guru sukan. Sepatutnya guru-guru sukan yang bagus ni ditempatkan di sekolah-sekolah
sukan negeri, sekolah-sekolah sukan yang kita ada dan juga sekolah-sekolah yang banyak melahirkan bakat-bakat. Sayang kadang-kadang politik guru pun menyebabkan guru-guru sukan yang sepatutnya ditempatkan di tempat yang sepatutnya tidak berlaku. Dan selain itu kita juga patut menimbang perkara ni lah untuk mengelakkan pembaziran sumber. Dan ini kita bukan hanya nak bercakap tentang sukan tetapi juga persatuan-persatuan yang lain, misalnya silat, pengakap. Mereka ni juga terdiri daripada golongan belia, tetapi sayang kemudahan-kemudahan ni kita selalu cakap hanya pasal sukan. Macam silat dia juga perlukan gelanggang dan sebagainya, mereka ni juga perlu diberikan perhatian. Saya nak tentang kemudahan sukan dan juga kompleks sukan komuniti dan gelanggang sukan di bawah 02007 dan juga 02400. Saya selalu melihat expansion pengembangan kemudahan sukan ni adalah berdasarkan minat menteri. Dulu ketika orang gila sukan lasak, sukan ekstrim, bercambah kemudahan sukan ekstrim seluruh negara. Kemudian bila tukar menteri, minat futsal, bercambah pula futsal. Saya ingin mengambil pengajaran lah kalau kita belajar dalam pentadbiran perniagaan. Company ni walaupun dia buat untung, dia tidak boleh berkembang secara mendadak. Sebab dia ada cost maintenance, overrun, dia ada overhead dia yang perlu kekalkan setiap tahun. Jadi apabila tukar menteri, tidak ada lagi peruntukan-peruntukan untuk perkara-perkara ni. Misalnya ini, peruntukan yang saya sebut di bawah butiran ni, dia bersifat one off. Belum ada jaminan tahun depan ada lagi kan, tahun 2021 ada lagi, bila tukar menteri ada lagi. Jadi apabila kita buat pembangunan kemudahan sukan ni tanpa perancangan jangka masa panjang, banyaklah berlaku projek Gajah Putih itu yang tadi ramai sangat bangun gelanggang futsal di tempat mereka rosak, tidak diselenggara dengan baik kerana apabila mereka buat hanya nak bagi ada, seronoklah kerana pada waktu itu musim orang minat futsal, tetapi akhirnya terbiar, berkarat, tak boleh digunakan. Ada tempat kalau macam di kawasan saya dibina di kawasan yang memang kawasan air pasang, air laut pasang. Jadi bila air laut pasang ni banyak yang rosak, akhirnya tak boleh digunakan. Jadi ini pembaziran yang sangat banyak di seluruh negara. Jadi saya juga melihat peruntukan 020300 MSN jumlah berkurangan banyak. Saya percaya ini telah dialih ke butiran lain. Cuma saya nak sebut, kami negeri Perlis ni negeri yang selalu saya sebut dekat di Dewan ni lah sebagai negeri yang miskin. Kita kos pengangkutan untuk atlet-atlet bermain untuk menyertai sukan di pelbagai tempat ni kos untuk kami tinggi. Jadi sepatutnya kementerian juga boleh berunding dengan peringkat negeri. Mungkin setengah-setengah negeri ni patut disediakan pengangkutan lah. Misalnya bas yang lebih banyak. Bukan saja di peringkat belia tetapi juga di peringkat sekolah. Nak pergi main MSSM pun tak cukup. Tak cukup bas, tak cukup kemampuan untuk nak hantar. Sedangkan ini bakat-bakat kita banyak di kampung-kampung yang mana mereka ini hanya boleh dapat diselahkan sekiranya mereka menyertai pertandingan. Butiran yang terakhir 020200 Institut Penyelidikan Perkembangan Belia IRS tahun ini kosong. Saya tengok untuk tahun depan ni kosong, tetapi ada di bawah butiran 04007 kajian pembangunan belia. Saya nak tanya sejak 5 tahun lalu berapa banyak kajian telah dibuat oleh IRS dan apakah jenis kajian yang dibuat. Saya nak tahu berapa banyak usul daripada kajian IRS ni telah diambil untuk pelaksanaan kementerian. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kangar. Sekarang